Darwinisme apa tu? Darwinisme merujuk kepada teori evolusi yang diasaskan oleh Charles Darwin pada abad ke-19. Konsep utama Darwinisme adalah asal-usul spesies yang menerangkan bagaimana spesies organisma hidup dari semasa ke semasa. Yang pertama adalah pilihan semula jadi, natural selection. Dalam kumpulan organisma, terdapat perbezaan sifat-sifat. Sesetengah sifat membantu individu untuk bertahan hidup dan beranak pinak. Individu dengan sifat yang berguna mungkin terus hidup dan menghasilkan keturunan, mewarisi sifat-sifat yang bermanfaat kepada anak mereka. Yang kedua, keturunan bersama, common descent. Semua makhluk hidup berkongsi nenek moyang yang sama. Kepelbagaian kehidupan di bumi muncul melalui proses percabangan, keturunan dan perubahan. Yang ketiga, gradualism. Darwin mencadangkan bahawa evolusi berlaku secara beransur-ansur selama tempoh masa yang panjang melalui pengumpulan perubahan kecil dan berperingkat. Ini bertentangan dengan idea spesies dicipta dalam bentuk mereka yang kini atau mengalami perubahan tiba-tiba dan dramatik. Dan yang terakhir, speciation. Proses pemilihan semula jadi yang tidak bertindak ke atas populasi dari semasa ke semasa dapat menyebabkan pembentukan spesies baru. Ini berlaku apabila populasi menjadi terasing secara pembiakan antara satu sama lain, menghalang aliran gen dan membolehkan spesies yang lain muncul. Terdapat beberapa objektif, antaranya objektif yang pertama ialah menganalisis tujuan penciptaan manusia dalam pengajian Al-Quran. Objektif yang kedua adalah menghuraikan penciptaan manusia dalam aspek Al-Quran dan sains. Seterusnya, objektif yang ketiga ialah untuk mengidentifikasi konteks penciptaan manusia yang selari dengan sains dan hadis. Oleh itu, antara persoalannya adalah sejauh manakah penciptaan manusia berdasarkan Al-Quran selari dengan fakta sains? Yang kedua, bagaimanakah penciptaan manusia dapat ditafsirkan di dalam konteks pengajian Al-Quran? Dan yang ketiga, adakah penciptaan manusia berdasarkan sains selari dengan konteks hadis? Kejadian manusia terjadi dengan proses persenyawaan manusia. Proses pertama berlaku seminggu selepas wanita mengalami haid. Pada hari ke-13, 14 dan 15, ovari akan menghasilkan benih perempuan yang dikenali sebagai ovum. Proses ini dinamakan sebagai proses pengovulan. Ovum tadi akan bergerak ke tiub falopio dan bergabung dengan sperma untuk membentuk zygote. Proses ini dinamakan sebagai proses persenyawaan. Zygote yang sudah sedia tersenyawa tadi akan bergerak ke uterus atau lebih dikenali sebagai dinding rahim. Di sini akan berlakunya proses penempelan. Zygote yang sudah bertukar menjadi embrio dalam perjalanannya akan menempel dan membesar pada dinding rahim untuk menjadi embrio dan seterusnya menjadi fetus dan akhirnya menjadi bayi. Satu lagi identiti manusia adalah genetik. Genetik adalah sesuatu yang menentukan pewarisan dan variasi seseorang manusia. Istilah genetik berasal daripada William Bateson. Genetik ini boleh diibaratkan sebagai maklumat yang dapat dijumpai dan dibentuk di dalam histone ataupun juga dikenali sebagai DNA. DNA inilah yang menyebabkan setiap manusia mempunyai rupa, warna dan ciri-ciri fizikal yang berbeza. DNA dapat dijumpai dalam banyak sel badan seperti akar rambut, tulang, peluh dan lain-lain. Setiap benda hidup di bumi mempunyai DNA yang berlainan dan unik. DNA adalah sesuatu yang diwarisi daripada induk ataupun ibu bapa kita. Hal ini yang dapat menyebabkan manusia senang dibezakan melalui rupa dan fizikalnya. Teori evolusi Darwin mengatakan bahawa semua manusia berasal daripada spesies monyet. Ia telah diperkenalkan oleh seorang saintis dari England yang bernama Charles Robert Darwin pada tahun 1859. Teori ini muncul daripada hasil pemerhatian terhadap pelbagai jenis haiwan yang terdapat di Kepulauan Galapagos. Beliau membuat kesimpulan bahawa seleksi alam semula jadi atau natural selection telah memilih beberapa ekor hominid beruk besar pebulu Afrika yang berevolusi sehingga mewujudkan beberapa generasi pengantara yang masih memiliki rupa beruk besar tersebut. Generasi pengantara ini pula berevolusi secara perlahan daripada Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis sehingga terjelma Homo sapiens yang bermula 200,000 tahun hingga kini.
Teori ini telah mendapat tentangan yang hebat daripada orang-orang seperti Naik Nasr dan Osman Abu Bakar. Hujah pertama yang dibawakan oleh mereka ialah tiada fakta kukuh yang mengatakan Homo sapiens itu adalah Nabi Adam AS. Justru, ia adalah teori yang boleh dipertikaikan. Kemudian, terdapat kajian terhadap struktur DNA yang membuktikan monyet ataupun cimpanzi mempunyai 48 kromosom sedangkan manusia hanya mempunyai 46 kromosom. Dan akhir sekali, berdasarkan fosil-fosil tubuh manusia terdahulu yang dijumpai, ia kelihatan lebih primitif daripada Homo sapiens. Titik penting dalam sejarah kehidupan manusia di bumi adalah kewujudan manusia pertama bernama Adam AS dan Hawa AS. Secara kesimpulannya, manusia keseluruhannya lahir daripada keturunan Nabi Adam AS. Berdasarkan surah Al-A'la ayat 1 hingga 5, diceritakan tentang asal-usul manusia iaitu bagaimana manusia berkembang di dalam rahim ibu iaitu uterus secara berperingkat dan hanya dapat dijelaskan melalui sains moden embryologi beberapa dekad lalu. Manakala berdasarkan surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14, Allah menjelaskan proses penciptaan manusia yang dimulai dengan sudalah iaitu saripati makanan, kemudian menjadi nutfah iaitu sperma. Dan apabila sperma masuk ke dalam rahim lalu menjadi embrio berkembang membentuk alaqah yang kemudian menjadi mudghah izaman iaitu tumbuh tulang belulangnya. Lalu tulang belulang itu dibungkus dengan daging. Setelah terbentuknya manusia, Allah menunjukkan nafakah dan akhir sekali terciptalah makhluk yang unik yang disebut sebagai khalaqan akhar. Terdapat satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Abu Abdul Ar-Rahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia secara berperingkat. Semua manusia diciptakan dari air mani yang menunjukkan bahawa manusia setaraf sahaja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, kaedah Al-Kafah telah pun diamalkan bagi memastikan kesahihan keturunan sebuah keluarga. Perkara ini telah pun dirakamkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah mendatangiku dalam keadaan riang lalu bersabda, tidakkah kamu melihat Mujaziz al-Mudliji yang melihat Usama bin Zaid dan Zaid bin Harisah lalu berkata, pemilik kedua belah kaki ini serupa antara satu sama lain. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menceritakan tentang seorang ahli genetik yang datang ke rumah baginda SAW lalu melihat Usama dan Zaid dalam keadaan berselimut namun kaki mereka terbuka. Kemudian beliau mengatakan bahawa mereka mempunyai hubungan darah hanya dengan menganalisis bentuk kaki mereka. Seterusnya, perbahasan dari surah Al-Quran dalam surah Al-Insan ayat kedua yang bermaksud, sesungguhnya kami aturkan cara mencipta manusia bermulanya dari air mani yang bercampur lalu kami mengujinya, oleh itu kami jadikan dia dalam keadaan mendengar dan melihat. Menurut tafsiran Imam Al-Tabari yang menyatakan bahawa percampuran air mani lelaki dan perempuan memindahkan ciri-ciri ibu dan bapa serta keturunan mereka kepada anak yang dilahirkan. Malah, menurut Imam Al-Qurtubi pada tahun 1273 juga turut menyatakan bahawa genetik ibu bapa dibawa seawal fasa percampuran air mani tersebut. Melalui bukti daripada Al-Quran dan Sunnah ini, maka terbuktilah bahawa kejadian DNA manusia telah pun dikaji oleh ilmu Islam sebelum ditemui oleh Gregor Mendel pada akhir kurun ke-19. Meskipun terdapat teori sains yang bertentangan dengan apa yang diceritakan dalam Al-Quran, misalnya teori oleh Charles Darwin yang menceritakan tentang bagaimana manusia berasal dari teori awas, yakni spesies monyet. Ini bertentangan dengan ajaran Islam yang mengatakan bahawa manusia berasal daripada Nabi Adam dan juga isterinya Hawa. Teori Charles Darwin kekal sebagai teori semata-mata dan tidak dapat dibuktikan, malahan mendapat pertentangan hebat daripada saintis barat tersebut. Al-Quran merupakan kalam Allah yang bersifat qadim dan diturunkan kepada Rasulullah SAW. Kandungan Al-Quran adalah merangkumi semua aspek kehidupan manusia. Dan penciptaan manusia sendiri telah diceritakan di dalam Al-Quran daripada persenyawaan antara sperma dan juga ovum sehinggalah kepelbagaian variasi genetik manusia. Oleh hal yang demikian, jelaslah bahawa penciptaan manusia itu sendiri merupakan salah satu bukti kekuasaan Allah kerana segalanya telah diceritakan di dalam Al-Quran dan hadis dan akhirnya adalah bergantung kepada kebijaksanaan manusia sendiri menafsirkan ayat Al-Quran dan hadis dengan menggunakan kebijaksanaan yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala.